Lahab ni nama panggilan. Dia, Abu Lahab ini ialah ayah saudara kepada baginda Rasulullah SAW, yakni makna kata adik-beradik kepada ayah Nabi. Dan dia ada seorang hamba perempuan yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Baik. Dan Suwaibah Al-Aslamiyah inilah yang menyusukan baginda Nabi. Gembiranya Abu Lahab masa lahirnya Rasulullah. Abu Lahab ni dia memerdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah ni. Mana dia bebaskan Suwaibah Al-Aslamiyah daripada kekal menjadi hamba kepada dia, kerana terlampau gembira. Nak menceritakan bahawa di sini Abu Lahab gembira atas kelahiran Nabi. Apa dia gembira pula? Kan dia jahat. Tak, masa ni dia tak tahu lagi bahawa Nabi Muhammad tu akan menjadi Nabi. Dia gembira tu sebab adik-beradik dia dapat anak lelaki. Dia memang jadi tradisi orang Arab, dia sonok dapat anak lelaki, dan dia tak suka kalau dapat anak perempuan. Tu zaman jahiliah lah. Baik. Kemudian summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian barulah Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawatin. Dan kemudian yang menyusukan baginda iaitu yang kita kenal, namanya Halimatus Sa'diyah, pula menjadi ibu susunya, ibu susu Nabi, sehingga baginda berumur 4 tahun. Sampai 4 tahun Nabi menyusu di bawah Halimatus Sa'diyah. Kita dah cerita dah hari tu. Kemudian kita nak sambung ni, bawah nota kaki nombor 1 kecil bawah tu. Dia kata ketika baginda sedang bermain-main dengan rakan-rakannya. Ni ketika umur Nabi 4 tahun. Okey, ni waktu ni umur Nabi 4 tahun. Nabi bermain-main dengan rakan-rakannya. Jadi macam biasalah, Nabi ni manusia macam kita juga. Jadi semasa kecilnya bermain juga. Cumanya Nabi tidak bermain satu permainan yang tak elok, yang bukan-bukan, yang merepek, tak ada. Cuma cara kanak-kanak je lah, main lari-lari gitulah macam biasa. Dengan rakan-rakannya di kawasan peliharaan kambing di belakang rumah Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba baginda dibawa oleh 2 orang lelaki berpakaian putih. Tiba-tiba 2 orang lelaki yang berjubah putih dan berserban putih, dan datang kepada baginda Nabi SAW dan angkat Nabi, dukung Nabi. Siapa 2 orang lelaki ni? Inilah malaikat. Malaikat. Salah seorangnya ialah malaikat Jibril. Mereka membaringkannya dan membelah perutnya. Dia baringkan Nabi, kemudian dibelahkan perutnya Nabi itu. Kemudian mereka membasuh hatinya. Hati di sini dengan makna jantung. Peristiwa itu menjadikan Halimah merasa takut dan mengembalikannya kepada ibunya. Sebab itulah Halimatus Sa'diyah jaga Nabi sampai umur 4 tahun je. Sebab bila dia tahu cerita ni, dia pulangkan balik Nabi dekat mak Nabi. Baik. Belah tu kat mana? Kata ulama, start daripada bawah kerongkongan sini sampai ke hampir kepada pusat. Seperti mana hari ni punya pembedahan yang orang buat lah. JPJ tak ada lah. Tak ada belah-belah. Saya kawan dengan geng-geng anggota polis lah. Dia pun cerita kalau macam postmortem bedah siasat tu, sinilah dia buka. Rupa-rupanya kaedah sains kedoktoran hari ni, cara belahan itu diambil daripada cara cerita kisah tentang Rasulullah ni. Sekarang itulah kaedah belah yang betul. Sebab tu nak menunjukkan bahawa di sini apa-apa ilmu pun semuanya datang daripada agama ni, datang daripada Allah. Sebab Allah lah yang tahu segala-galanya. Jadi bukan Islam yang mengikut sains, tapi sains lah yang mengikut Islam. Dibelah daripada sini sampai ke sini dan dibuka, dan diambil jantungnya dan dibasuhkan jantung Nabi dengan air Zam-Zam. Dibasuh jantung Nabi. Sama juga peristiwa belahan dada ni semasa peristiwa Isra' wal Mi'raj. Baik, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ni saya baca syarah dia, bersama keluarga Bani Sa'ad itu. Bani Sa'ad ni maknanya inilah
ibu susuan Nabi Halimatus Sa'diyah. Terjadilah peristiwa pembelahan dada dan pengeluaran sifat syaitaniyah dari diri beliau. Baik. Jadi di sini kata ulama, bukanlah pada diri Nabi tu ada iblis. Nabi tak ada. Sebab Nabi hati ni mulia, kan? Sejak daripada lahir lagi memang Nabi ni suci bersih. Cumanya dari sini nak menunjukkan bahawa diri manusia itu dia ada barang kekotoran pada kita semua. Jadi Allah nak ajar pada kita semua bahawa kita kena cuci. Cumanya cara Nabi dibuat oleh sendiri oleh malaikat lah, kan? Tapi yang kita ni, kita lah kena cuci sendiri. Jangan pergi belah pula dada balik rumah ni. Kita kena cuci sendiri dengan mempelajari ilmu agama yang disebut sebagai tazkiyatun nafs, mencuci hati, mencuci diri, dengan menyuci diri kita daripada sifat-sifat yang tak elok yang disebut sebagai sifat syaitaniyah. Dan dia begini, dalam kitab Bidayatul Talibin kata Tuan Husin Kedah bahawa manusia ini adalah senaskah alam. Manusia ini adalah cerminan alam. Manusia ini adalah memiliki segala sifat alam. Semua sifat makhluk semua ada pada manusia. Tak kira sifat apa pun. Contohlah, saya bagi tahu contoh. Sifat harimau ada pada manusia. Bukan harimau tu ada kat kita, sifat dia. Apa sifat harimau? Sifat dia garang. Garang tu ada pada kita. Sifat matahari ada pada kita. Apa sifat matahari tu? Menerangi. Ada manusia yang sifat dia menerangi. Boleh menerang kepada orang, menerangkan hati yang gelap. Orang yang dalam keadaan takut, dia boleh tenangkan orang tu. Jadi segala sifat-sifat makhluk ni Allah letakkan semua sifat makhluk yang lain terhadap manusia. Termasuklah sifat kebinatangan, sifat syaitaniyah, sifat setan tu pun ada. Sifat malaikat pun ada juga. Cuma tergantung atas kita cenderung ke sifat yang mana. Kalau kita lebih cenderung kepada sifat malaikat, alhamdulillah. Tapi kalau kita cenderung kepada sifat syaitaniyah, kadang jadi macam setan. Malah kata Tuan Husin Kedah dalam kitab Bidayatul Talibin, kadang-kadang ada yang manusia ini dia mengikut cenderung kepada sifat syaitaniyah, sehingga syaitan pun jadi pelik dengan dia, sebab dia lebih setan daripada setan. Dalam kitab cerita, sehingga syaitan merasa malu nak mengaku dia sebagai kawan. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Sejahat-jahat setan, dia mengaku Allah Tuhan. Betul? Sejahat-jahat mana setan ni, dilaknat Allah, dibakar dalam api neraka, sekali tak akan bertaubat pada Allah. Dia tak akan masuk dalam syurga selama-lamanya dalam neraka. Dia tak pernah mengatakan Allah bukan Tuhan. Dia tak pernah kata. Dia bertuhankan Allah. Dia sujud pada Allah. Cuma dia tak nak sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa? Sebab abawas takbara, sombong lagi ingkar. Sebab apa dia sombong? Sebab dari sudut penciptaan, dia lebih awal dicipta daripada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian dia dicipta awal. Nama dia dulu Azazil. Tiba-tiba bila Allah cipta Nabi Adam, Allah suruh sujud. Maksud sujud pada Nabi Adam bukan sembah. Jangan salah faham. Bukan sembah, mana boleh sembah selain Allah. Apa yang dikatakan sujud di sini makna hormat. Menghormati Nabi Adam. Allah suruh semua makhluk hormat Nabi Adam. Sebab apa? Sebab Nabi Adam adalah makhluk yang bernama manusia. Dan makhluk yang bernama manusia ni makhluk yang terbaik yang setakat Allah cipta dari segala makhluk yang ada. Semua makhluk yang ada, manusialah makhluk yang paling terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian ialah manusia. Sebab apa manusia jadi sebaik-baik kejadian makhluk? Sebab apa? Sebab makhluk lain tidak ada nabi dan rasul, melainkan manusia sahaja ada nabi dan ada rasul. Sebaik-baik malaikat, dia tak ada nabi, dia tak ada rasul. Tapi manusia, dalam kalangan manusia tu, dia ada nabi dan ada rasul. Dan nabi dan rasul ini adalah kekasihnya Allah.
Maknanya dalam kategori manusia itu ada yang dipanggil sebagai kekasih Allah. Disebabkan kekasih Allah itulah, maka makam makhluk manusia ni menjadi makhluk yang tertinggi atau terbaiklah. Sehingga kan Allah perintahkan seluruh makhluk lain untuk sujud hormat kepada manusia, tapi iblis ingkar. Azazil ni ingkar. Sebabkan keingkaran dia lah Allah tukar nama dia daripada Azazil menjadi Iblis. Iblis tu diambil daripada perkataan Aba. Aba ni maknanya ingkar. Makhluk yang ingkar. Jadi jadilah dia Iblis. Yang ini juga nama dia syaitan. Baik.